Buletin Didik 23 Mac 2023 bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kerajaan sedang dalam proses membuat beberapa pindaan terhadap Akta 792 untuk ditambah baik sebagai usaha memberikan perlindungan lebih jitu dan menyeluruh kepada kanak-kanak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata kerajaan turut akan meminda Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 atau Akta 676. Kerajaan juga kini sedang dalam proses untuk membuat beberapa pindaan pada Akta 792 bagi menambah baik peruntukan yang sedia ada. Selain daripada itu, kerajaan turut akan meminda Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 bagi memperuntukkan mengenai pendengaran khas bagi sesuatu lagi mekanisme di bawah keterangan saksi kanak-kanak yang boleh diambil dalam bentuk rakaman video supaya kanak-kanak tidak perlu menghadiri perbicaraan serta pemberian kuasa kepada mahkamah untuk melarang soalan-soalan yang tidak wajar diajukan kepada kanak-kanak bagi memastikan seseorang saksi kanak-kanak itu dapat memberikan keterangan yang lebih tenang, lancar dan selesa. Namun begitu, keadaan perundangan sahaja adalah tidak mencukupi untuk menangani isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Semua langkah yang perlu diambil dalam proses sistem keadilan jenayah bagi sesuatu kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak hendaklah mesra kanak-kanak. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bentong Yong Shafura Othman. Semasa menjawab satu lagi soalan berkaitan, Datuk Seri Azalina menjelaskan sebanyak 5,519 kes telah dilaporkan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Katanya lagi, daripada jumlah itu sebanyak 4,717 kes atau 85.4% telah diselesaikan, manakala daripada jumlah itu pula sebanyak 3,060 kes atau 55.4% telah dituduh di mahkamah. Penubuhan Maktab Rendah Sains Mara MRSM berbayar tidak akan menggunakan peruntukan kerajaan atau dibina di atas tanah rakyat miskin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan menggunakan inisiatif pembiayaan swasta PFI dan bekerjasama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan MRSM terbabit. Penggunaan tanah, saya ingin memberi jaminan bahawa jika pun sekolah atau MRSM ini didirikan, saya pastikan tidak menggunakan tanah rakyat miskin untuk membinanya. Tetapi kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak yang boleh menggunakan smart partnership untuk pembinaannya. Yang keduanya, kos yang tersembunyi itu saya akan bertemu dengan pengurusi muafakat di BIBG MRSM semasa dan kita mencari jalan sebaik-baiknya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Muar Syed Siddiq Said Abdul Rahman di Dewan Rakyat. Selain itu, beliau juga bakal meneliti isu mengenai kos tersembunyi yang dikenakan ke atas pelajar dari kumpulan B40. Semalam, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Dato' Ashraf Wajdi Dazuki, mencadangkan agar MRSM berbayar diwujudkan khusus untuk segmen masyarakat elit berpendapatan tinggi. Menurut beliau, cadangan itu adalah hasil pandangan yang diperoleh daripada ramai pihak. Dato' Ashraf berkata MRSM berbayar itu boleh diuruskan oleh kumpulan Mara Corporation, Mara Corp. Kekurangan pada diri tidak menghalang dua orang pelajar berkeperluan khas memenangi hadiah utama dalam Festival Seni Australia. Nuroshima Jumat dan Brenda Ashley berusia 18 tahun dari College Vocational Keningau Sabah memenangi hadiah pertama dalam pertandingan anjuran Monolith Festival yang berlangsung pada 20 Mac lalu. Pengiktirafan tersebut dicapai melalui persembahan video secara dalam talian menerusi cerita yang bertajuk John dan Ibu Sihir. Pelajar terbabit menggunakan kad cerita yang rawak sebagai asas penulisan karya asli mereka ini dengan menyerapkan unsur fantasi dan dongeng melalui watak ahli sihir. Melalui teknik itu, mereka berjaya menulis dan menyampaikan cerita tersebut dalam bahasa Melayu yang disertakan dengan sari kata dalam bahasa Inggeris. Kejayaan Nuroshima dan Brenda amat membanggakan pihak KV Keningau. Pengarah kolej, Christine Stanislas Kinsik, memuji usaha pelajar jurusan pembuatan makanan itu dan berharap kejayaan mereka menjadi dorongan pelajar berkeperluan khas yang lain.
Murid-murid program pendidikan khas integrasi PPKI yang baru memasuki tahun 1 turut menjalani sesi orientasi sebagaimana murid-murid tahun 1 kelas biasa. Ini termasuklah di Sekolah Kebangsaan Sijangkang Jaya Selangor. Daripada raut wajah mereka, semangat ke sekolah tetap dirasai. Menurut Guru Besar SK Sijangkang Jaya, Hamizah Abdul Hamid, orientasi penting bagi memastikan murid-murid PPKI tidak mengalami kejutan budaya. Mempunyai 6 kelas pembelajaran dan 8 guru yang memberi tunjuk ajar kepada mereka, minggu pertama ini menyaksikan semua kelas hanya mengadakan aktiviti luar seperti senam robik, program Iya Ramadan dan pembersihan kelas. Kita tidak mengharapkan untuk mereka ini menjadi seorang murid yang pandai, tetapi apa yang kita inginkan adalah anak-anak PPKI ini apabila mereka keluar saja daripada sekolah rendah ni, mereka bersedia untuk berhadapan dengan masyarakat. Ya, terutamanya anak-anak ini, sekurang-kurangnya kita memberikan pendidikan inklusif lah untuk anak-anak ini supaya mereka tahu dan mereka tahu peranan mereka sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, dan mereka boleh berjaya seperti anak-anak murid yang lain. Pihak sekolah turut mengadakan sukanika melibatkan pelajar baharu PPKI bagi mewujudkan suasana ceria dalam kalangan mereka. Turut menyokong usaha sekolah untuk meningkatkan potensi murid ialah pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Selain daripada aliran perdana, PPKI yang ada 6 buah kelas menjadi salah satu objektif YDP dan pengurusan untuk mereka mendapat pembelajaran yang sama untuk memastikan mereka bukan saja berjaya di dunia tetapi di akhirat, insya-Allah. SK Sijangkang Jaya mahu memastikan murid-murid menjalani kelas dalam suasana selesa kerana mereka terdedah perubahan emosi mengikut keadaan. Sesi pengajaran dan pembelajaran melibatkan semua kelas di sekolah ini akan bermula minggu depan. Yayasan Petronas melalui program Kembali ke Sekolah 2023 menyumbangkan pakaian seragam dan peralatan sekolah kepada 21,000 pelajar di seluruh negara. Dilakukan di bawah tema memperkasakan ilmu, seramai 8,540 pelajar sekolah menengah dan 12,460 murid sekolah rendah memperoleh manfaat melalui program itu. Majlis penyerahan sumbangan kepada 30 penerima awal diadakan di Sekolah Pendidikan Khas Lelaki, Jalan Batu di Jalan Raja Laut Ibu Negara semalam. Program bermatlamat memastikan tiada kanak-kanak khususnya daripada keluarga kurang berkemampuan tidak dipinggirkan. Ia sekaligus memberi kegembiraan dan keterujaan kepada anak-anak untuk memulakan sesi persekolahan baru. Pada kami, keutamaannya adalah untuk memastikan pelajar-pelajar ini akan dapat meneruskan pembelajaran, dapat kembali ke sekolah, dan kami berhasrat untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk membolehkan anak-anak mereka kembali ke sekolah. Melalui sumbangan ini, setiap murid menerima voucher 1 set pakaian sekolah, kasut, stoking dan baju sukan. Bagi kemudahan untuk proses pembelajaran, setiap mereka turut diberikan kit peralatan sekolah seperti beg sekolah, set alat tulis, pensil warna dan kalkulator saintifik. Setiap tahun pun peningkatan modal kos untuk perbelanjaan sekolah makin bertambah, dan bila bertambah anak-anak, bilangan anak yang sekolah dapat mengurangkanlah kos kami. Jimat banyaklah sebab adik ni sekolah khas. So sekolah khas daripada cermata je dah 600. So baju lagi dah 300. So jimat banyaklah dengan bantuan daripada yang bagi ni. Lepas tu sekolah ni pun dapat bantuan. Cermata tu pun dapat bantuan, alhamdulillah. Bersua kembali, peranan pembantu guru sebagai usaha untuk mengurangkan beban tugasan yang perlu digalas tenaga pengajar masih lagi dikaji. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata selain itu kementerian telah melaksanakan 7 langkah bagi memastikan isu beban tugas guru dapat ditangani segera sebaik bermulanya sesi persekolahan 2023-2024.
Lee menjawab soalan oleh Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah di Dewan Negara. Jelas Lim, 7 langkah itu ialah memansuhkan pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid, menghadkan pelaksanaan penilaian kendiri Sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2023 yang melibatkan guru kepada setahun sekali sahaja, menetapkan waktu mengunci masuk rekod kehadiran murid yang lebih fleksibel dalam sistem e-kehadiran sekolah KPM, iaitu 12.30 hari untuk sesi pagi dan 5 petang untuk sesi petang. Pelantikan pengawas peperiksaan awam terbuka kepada individu selain guru yang sedang berkhidmat seperti pesara kerajaan, pelajar Institut Pendidikan Guru dan institusi pengajian tinggi. Menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru Tahunan kepada peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja. Selain itu, autonomi guru dalam perancangan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP serta pentaksiran bilik darjah diperkukuh dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Julung kali diadakan pertandingan rampaian tradisional Piala Pengarah BPLTV pantas mencari tumpuan dengan 16 kolej vokasional seluruh negara mengambil bahagian. Ia sebagai usaha mengangkat seni budaya dalam kalangan pelajar. Pertandingan ini mendapat sokongan penuh dari bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional BPLTV. Ia bertujuan memberi pengalaman baru dalam kalangan pelajar melalui aktiviti luar bilik darjah. Tarian rampaian tradisional ni ialah kita seni budaya yang daripada turun-temurun, kan, dan kita kehalusan dia tu, kan, kita tengok kehalusan dia tu, dan itulah yang seni yang kita nak pertontonkan dan daripada anak-anak pelajar kami. Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kurikulum Umum BPLTV, Dr. Nurmala Othman berkata, pertandingan turut dilihat menjadi wadah terbaik dalam membentuk adab, akhlak dan integriti pelajar. Yang ini kita kaitkan juga dengan sebenarnya seperti mana yang selalu diwawarkan sekarang, ABC, anak baik dan cerdik. Cerdiknya mereka kerana mereka mencari terapi itu, mereka mencari kreativiti, mereka mencari nilai tambah yang boleh memberikan mereka rasa selesa, kondusif berada di kolej vokasional. Dan itulah sebenarnya yang kita nak, di mana mereka bukan semata belajar di bengkel, belajar dalam kelas, tetapi mereka dapat nilai tambah seni dan budaya itu, di mana walaupun bukan semua pelajar yang meminati, tetapi ada pelajar yang boleh menjadikannya sebagai satu nilai yang berharga. Melalui pertandingan itu, peserta menampilkan kreativiti serta lenggok tari untuk memenangi hati juri. Johan milik oleh tuan rumah KV Gombak. Kumpulan tarian itu turut menerima anugerah koreografi terbaik. Sementara naib Johan disandang oleh KV ERT Setapak dan tempat ketiga dimenangi oleh KV Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. KV Pengkalan Cepa tidak pulang dengan tangan kosong apabila mereka menerima anugerah busana terbaik. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyantuni 26 orang anak yatim di rumah anak-anak yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj di Pantai Kundur, Melaka siang tadi. Ketibaan beliau turut membawa misi kebajikan dengan menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada penghuni rumah berkenaan. Program terbabit dianjurkan Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Sejumlah RM7,800 diperuntukkan kepada 26 penghuni rumah anak yatim berkenaan selain sumbangan pakaian serta barangan makanan. Pengurusi YIDE Tan Sri Mazlan Mansor berkata kali terakhir program berkenaan diadakan adalah pada tahun 2020, namun ia terpaksa dihentikan susulan penularan wabak COVID-19. Katanya meskipun begitu, kebajikan anak yatim di rumah berkenaan tidak pernah diabaikan. Rumah anak yatim itu diasaskan oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, ninda kepada Tengku Amir Shah.
Berusaha kembali, Kesatuan Eropah bercadang memperkenalkan satu undang-undang bertujuan mempromosi kerja memperbaiki peralatan seperti mesin basuh dan telefon bimbit. Ia akan dikenali sebagai undang-undang hak untuk membaiki bagi pengguna sekaligus membolehkan barangan itu digunakan semula. Di sebuah kafe membaiki barangan elektrik yang rosak di Amsterdam, Belanda ini misalnya, suasana sentiasa sibuk. Apatah lagi kerana kerja membaiki barangan elektrik ini dilakukan secara percuma oleh kumpulan sukarelawan. Operasi hanya dilakukan pada Rabu setiap minggu. Di sini mereka akan menggunakan kemahiran teknikal mereka bagi menyelamatkan pelbagai barangan elektrik yang dihantar oleh pengunjung. Jika dapat diperbaiki, ini bermakna satu lagi barangan dapat diselamatkan daripada dibuang ke dalam tong sampah. Pada masa sama, pemiliknya tidak perlu mengeluarkan wang bagi membeli peralatan baru. Menurut Kim Ziva, pentadbir Repair Cafe Amsterdam di Mervent, projek ini amat penting. Mereka dapat menyelamatkan sekitar 7,000 kilogram barangan elektrik daripada dicampakkan ke tempat pembuangan sampah. Dus en ook omdat in deze buurt mensen met een kleine portemonnee wonen, is het ook wel fijn als dingen gerepareerd kunnen worden. Want of je €1 in de fooiepot doet of dat je misschien 60 of 100 euro kwijt bent voor een nieuw apparaat. Di seluruh Amsterdam terdapat puluhan kafe yang menawarkan hikmat bagi membaiki barangan lama secara percuma. Menurut kumpulan sukarelawan itu, prestasi mereka juga baik. Setakat ini, hampir 80% daripada peralatan atau barangan yang dibawa kepada mereka dapat dibaiki. Kajian oleh saintis Britain mendapati alpaka dan kambing biri-biri boleh menjadi rakan ragut yang baik. Mereka juga yakin langkah itu mampu memberi kesan positif kepada peladang dan alam sekitar. Mengikut Wikipedia, alpaka ialah sejenis mamalia berasal dari Amerika Selatan dan sering disalaherti sebagai lama. Dan meskipun berkait rapat, saiz alpaka adalah lebih kecil. There's 12 sheep up with these 8 alpacas and they're fine together. We're not looking at replacing the sheep with alpacas. We're looking how they can mix graze and how they can benefit each other. Di Ceredigion, Wales, beberapa petani meletakkan alpaka bersama dengan biri-biri mereka kerana kemampuan alpaka melindungi mereka daripada serangan pemangsa seperti serigala. Kelebihan lainnya ialah kerana alpaka suka makan rumput moor, ungu dan ini meninggalkan rumput yang lebih berkualiti untuk dinikmati pula oleh biri-biri. And if we can control that grass, we can help restore some of our peatlands and they're really, really important for capturing carbon. Keadaan itu menyebabkan kemungkinan alpaka dipelihara oleh peladang Wales dalam skala besar adalah tinggi. Ini kerana bantuan keuangan daripada kerajaan kepada petani Wales kebiasaannya berkait kepada langkah mereka mengurangkan pelepasan karbon. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey, kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi yang mempunyai panjang atau pendek. Ini semua disusun, okey, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik. Okey, biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Sukan badminton terbuka Switzerland, perseorangan lelaki 3 wakil negara akan beraksi di pusingan kedua. Dan seperti aksi pada pusingan pertama semalam, pemain Malaysia sekali lagi terpaksa berdepan sesama sendiri pada aksi pusingan kedua. Ia membabitkan perlawanan di antara Chen Junwei dan Eng Ziong. Ia juga bermakna salah seorang daripada mereka akan layak ke peringkat suku akhir. Dalam satu lagi perlawanan, Li Zijia akan berdepan pemain badminton Ireland berasal daripada Vietnam, Han Nguyen. Berdasarkan prestasi semasa, Zijia dijangka tiada masalah untuk mara. Ini terbukti ketika Zijia menundukkan pemain Cina Li Shifeng pada aksi pusingan pertama semalam. Tewas set pertama, tuah turut memihak Zijia apabila menang dalam 2 set berikutnya 18-21, 21-18, 23-21.
Bekas pemain Real Madrid dan Arsenal Mesut Ozil mengumumkan bersara daripada arena bola sepak. Ozil dalam satu kenyataan melalui laman web Instagram dan Twitter berkata bayangan untuk dia meninggalkan bola sepak semakin jelas sejak beberapa bulan lalu berikutan beberapa siri kecederaan yang dialaminya. Ozil 34 tahun dan kini beraksi untuk kelab Istanbul. Başakşehir pernah melakukan sebanyak 645 penampilan bersama skuad kebangsaan Jerman. Mula bersama pasukan Schalke 04 dalam Liga Jerman, Ozil kemudian berpindah ke Werder Bremen sebelum dipanggil menyertai skuad kebangsaan Jerman pada tahun 2010. Sebulan selepas membantu Jerman mara ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2010, Ozil menandatangani kontrak dengan untuk bersama Real Madrid selama 3 tahun. Tahun 2013 dia kemudian menyertai Arsenal sebelum membantu Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Tahun 2021 Ozil kemudian menyertai Fenerbahce dan berpindah ke Istanbul Başakşehir setahun kemudian. Tawaran bagi penjualan kelab Manchester United kian menjadi kenyataan. Terbaru, dua pihak yang berminat dengan pembelian itu diberi kebenaran untuk mengemukakan tawaran baru. Ia membabitkan pemilik Ineos Jim Ratcliffe dan jutawan Qatar Sheikh Jassim. Mengikut laporan, kedua-dua mereka telah berjumpa pengurusan United bulan lalu bagi menyatakan minat mereka. Ineos dikatakan berminat untuk memiliki saham milik keluarga Glazer ke atas kelab United yang dianggarkan berjumlah 69%, manakala Sheikh Jassim mahu memberi keseluruhan kelab itu. Jumlah sebenar tawaran awal kedua-dua mereka tidak didedahkan. Ia dipercayai di bawah nilai sebenar syarikat itu. Keluarga Glazer mengumumkan mahu menjual kelab itu pada November tahun lalu. Visual orang ramai membeli belah sebagai persiapan untuk berbuka puasa mengakhiri buletin didik. Kepada adik-adik, selamat berbuka puasa. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.